Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ikhwani wa akhwati ahli majlis ilmi dan kisah Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita boleh mari duduk satu majlis yang barakat, majlis yang dikerumuni oleh para malaikat. Mudah-mudahan dengan niat baik kita Allah Ta'ala ganti dengan ganjarannya di hari akhirat nanti. Dan insyaAllah kita termasuk dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda kata, Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilm sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang bermaksudnya siapa yang berjalan satu jalan yang mencarikan akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sama ada wanita atau laki-laki. Nah, orang panggil cari jalan nak masuk syurga. Mari yaltamisu fihi talabul ilmi. Cari belajar ilmu pengetahuan. Terutamanya pengetahuan yang bersangkut dengan wicca ciwik hak kita, iaitu panggil bersangkut hak kita nak sampai kita kepada kubur Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tengok banyaknya manusia dah hari ini, anak-anak kita mengaji mengutamakan wicca cip, orang panggil ilmu untuk nak makan gaji. Tapi kita orang tua ni masya-Allah, nah yang semua kita tawajuh kita wicca ciwik, panggil ilmu yang nak cari nak hidup selama-lama yang berkekal, terutama ilmu bersangkut dengan Al-Quranul Karim. Sebab tu kita tengok kata negeri-negeri yang hak pesing maju-maju sikit ni daripada kita, atau negeri-negeri yang orang panggil tak gaduh mana dengan ilmu-ilmu yang pesing nak luas sikit, ya fokus kepada pengajian kepada dua. Satunya kepada ilmu Al-Quran, yang kedua kepada ilmu hadis. Ya, kerana kedua-dua tu telah mencakupi kedua-duanya. Tapi negeri kita masih bagi dia lapar. Kalau kita pergi negeri Malaysia, negeri kita sendiri, Malaysia dan Indonesia, ia nak pergi kepada lapar madah daripada bilangnya madah yang pecah daripada Al-Quran dan hadis. Tapi apabila kita pergi negeri Filipin, maka Filipin kita gidungan dia ada dua. Satu yang ngaji Al-Quran, yang kedua yang ngaji Al-Hadis. Nah, maka fiqh masuk letu dan tafsir masuk letu dan ilmu jadi letu semua. Walau bagaimanapun, mana yang kata, ada beberapa pembahagia. Hanya kita ni orang yang belajar ni kita boleh ambil hak mana kita nak. Al-Quran itu semua ada. Nah, ma farratna fil kitab min syai'. Allah Taala tidak tinggal dalam kitab dia sedikit pun. Semuanya ada semua. Nah, semua ada, hanya kita nak ke mana. Coba hari ni kita mari tengok kata Al-Quran merupakan satu mukjizat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semenjak daripada dia menjadi Rasul hingga sampai dia wafat, dan hingga sampai kepada hari kiamat selepas dia tu mati. Jadi kita nak tengok kata Quran ni setahu mana bisa dia. Quran ni setahu mana apa yang kelebihan dia boleh. Jadi kita duk agung-agung. Nah, kita orang Islam duk agung-agung, bahkan satu rukun berrukun Islam. Bahkan kita tengok kata satu sifat yang wajib bagi Nabi SAW, iaitu adanya sifat sidik. Maka di antara sidik Nabi itu ya wakri dengan gapo dalil dia. Kalau biasa ngaji sifat wajib bagi Rasul ada 4. Satu sidik, 2 amanah, 3 tabligh, 4 fatanah. Maka salah satu pada sifat yang wajib kita kena beriman dengan dia, sidqur Rasul, percaya Rasul. Maka nak tahu mana kata Rasul itu benar. Sedangkan Rasul tak ada sekali dengan kita, Rasul mati lama dah. Kalau kita beranak tu tak ada. Biasa jumpa hanya dengar riwayat, sungguh tak. Pahai wajak setara mana? Jadi ulama biasa kaji, duk kaji situ. Quran ni sungguh kedak. Ke hak mari kai-kare gitu ya. Jadi satu persoalan. Sebab tu dia kata
Tandanya sidqun Nabi SAW, salah satunya Allah Ta'ala berikan mukjizat pada Nabi, bukan boleh tengok masa Nabi dak, bahkan boleh tengok siapa kepada hari kiamat. Kalau kita tengok kata apabila Nabi mati itu inqita'ul wahyi telah habis dah. Apabila putusnya wahyu seolah-olahnya habis dah, panggil satu perkara yang mukjizat boleh kita tengok ke mata kepala. Tapi mukjizat Nabi SAW kekal lagi, iaitu Al-Quranul Karim. Sebab tu maknanya dalam Quran kalau kita kaji sungguh-sungguh, kita dapat tip perkara yang boleh melemahkan. Bahasa nak kata i'jaz Al-Quran. Kalau ajaza lemah, tapi i'jaz a'jaza, melemahkan. Jadi orang nak wari supaya dengan dia tak boleh nak wari. Semuanya pakak mengaku belaka. Kedai-kedai di masa tu pakak mengaku belaka apabila menghadapi akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Sebab tu orang kafir pada awal Islam, Allah Ta'ala royak dalam Quran kata, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Hei orang kafir, wa qala alladhina, berkatalah orang yang kufur kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sama ada orang musyrikin sendiri di Mekah pada masa itu, atau orang Yahudi Nasrani yang ada kitab bersama dengan dia. Dia katakan wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Mu jangan dengar Quran. Jangan mendengar dengan Quran. Kalau mu dengar dengan Quran nantilah. Nah, kamu akan mengesan, kamu akan berkesan dengan Al-Quran. Lepas tu nak kata walghaw fihi, hendaklah kamu hingga bangakan. Bawa kata nampak Nabi Muhammad baca Quran mana membuat kecek nahwi orang tak dengar Quran. Dia orang dengar Quran nantilah mereka itu akan kesan dengan Quran. Sebab tu kita dengar cerita-cerita pada hadis sahih yang banyak. Seorang sahabat belum ada masuk Islam tu, dia tu masuk ke kawasan Mekah. Nah, dia masuk ke kawasan Mekah tu, tiba-tiba orang kufar Quraisy nampak kata orang baru masuk ke negeri Mekah, mari nak pergi ibadat pada zaman itu di Kaabah, maka dia pun masuk tempat orang tersebut. Nah, namanya Tufail. Dia kata, nah, kamu jangan mendekati akan seorang lelaki itu, yang mana orang lelaki ini membawa satu perkara yang boleh menceraikan kami di antara isteri, dan boleh mempecah belahkan kami di antara keluarga. Sesungguhnya dia ada satu perkara yang wakri itu bila orang dengar itu mengesankan. Dan Tufail ni ahli sejarah kata ia seorang syairan, seorang pensyair, seorang labib, seorang yang cerdik, seorang yang bijak, seorang yang berakal. Jadi dia tu dengar satu perkara, kalau hak molek tu dia ada akal, dia boleh fikir. Bukan tu orang yang menyanggah dengar. Nah, sadar juga setengah masyarakat kita hak tak faham tu apabila orang royak Quran menyanggah dengar Quran. Nanti dengar Quran, lecok dia nanti. Nah, jadi kita tu pegang Quran zahir Quran tu kufur. Ada nah. Sesiapa yang pergi dengan zahir Quran, pergi dengan zahir hadis, maka kufur lah ia. Sengah daripada tanda-tanda orang ni ada kufur nah, ialah banyak perkara. Ya bagi 7 perkara setengah kita. Nah, maka ada ulama rak. Taklid iradi, jahil murakkab. Nah, dan setengah daripadanya ialah seseorang pergi zahir Quran dan pergi zahir hadis menunjuk kata orang itu kufur. Ada apa lagi kita bakal lagi ngulu. Jadi apabila kita tengok kata orang belajar Quran itu itulah ahli yang dikatakan oleh ulama kata kufur. Sebenarnya nah, ia nak lari pada asma wa sifat, takut orang itu membawa kepada pergi takut sebuh dengan makhluk tu ya. Hak siapa kata hak Ibnu Katsir kata dalam tafsir dia tu, nak kata man tashabbaha bi khalqihi fa huwa kafir. Siapa yang tasyabbuh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, orang tu dia kafir. Dia kata tangan kaki nantilah serupa, dan serupa buat apa lagi? Tu nak ayat kata ia pahas kerak sekat tu ia tak baca wisu. Allah Taala ayat kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Taala tu tak serupa dengan sesuatu. Ya nafi. Lepas tu wa huwas samiul, ia ada sifat sami', ia ada sifat basar. Nah, lepas tu ia tak serupa dengan makhluk yang dengar tak serupa dengan makhluk. Dan penglihatan dia penglihatan yang serupa tidak serupa makhluk. Bukanlah kita kata berkata tak leh kata benar nama serupa, maka bukan pasti bagai itu serupa. Tu banyak ulama duk kecek ayat kata kalau kita pergi Quran tu orang tak sewi dengar tu je masuk ayat ni walghaw kita buat hingga bangga. Kita buat kira cara dengan dia. Nanti dia duk suku pada orang. Hak ni masuk ayat ni. Sebab tu kita orang Islam kalau beriman dengan Quran sungguh-sungguh, kamu kena pergi Quran sungguh. Sebab Allah Taala royak ada kata la tasma'u li hadzal Quran walghaw fihi la'allakum tughlabun. Bila kamu dengar tu nantilah kamu kena turut dia. Tufail lagu tu, Tufail ni.
Boya terdengar gitu dia pun terpaksa kena ambil kapah buh halal telinga, gi tak sempat dengar perkara yang dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia kata aba ayyakuna minhum, aku ni tak ada arah, ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah taala tu tak uhi aku tu tak dengar, mereka dengar. Satu hari maka aku pergi ke masjid Kaabah, masjid haram, pergi nak pergi ibadat lah pada masa itu. Apabila pergi di sana, maka terdengar akan suara tiba-tiba terlihat Nabi duduk semaya dekat Kaabah, maka dia duduk apa? Nanti tak dia mendengarkan dalam hati dia duduk sumat telinga yadah tu. Nah, terdengar, maka dia dengar, dia kata, kalau dia dengar dia terbuka kalam manusia biasa, bahkan perkataan-perkataan yang lemah merdu. Jadi ya fasahah dia tu. Kita orang tak kerti Quran, tak arah, tak kerti bahasa lagi. Nah, tak kerti nahwu lagi, tak kerti balaghah lagi, tak kerti mantik, tak kerti bandek lagi, banyak perkara hak kita tak kerti. Hak kita budak-budak kita kerti lah ni apa kokai. Ni hak ni teruk kat budak kita ni. Nah, kita kena sedar tiap orang yang duk pimpin masyarakat tu jangan duk bawa pergi kepada budak kita tu segera kepada bukan Quran. Nah, ngaji wityasat Quran. Ngaji bahasa Arab Quran. Dia duduk situ. Nah, ngajilah kau apa bui? Sakut dengan Quran. Hak duk jadi lah ni jadi punah kanah habis. Punah kanah ni ia tak ambat kesal tu banyak. Satu hari akan kesal. Kesal kepada budak-budak kita jauh dengan Al-Quranul Karim. Sebab tu apabila Tufail saat ni dengar, dia wasa lemuk merdu. Nah, lemuk merdu dengan fasahah Quran, maka dia sudah daripada Nabi itu ibadat, pergi kelik pada rumah, maka dia turut belakang Nabi. Turut belakang Nabi, pada Nabi masuk rumah, maka dia getuk. Nah, dia getuk, maka Nabi buka, apa masuk dalam rumah Nabi, maka dia bertanya, hai, Sianu bin Sianu, sesungguhnya aku terdengar perkataan yang kamu kata tadi, sedangkan aku dengar adalah suatu perkara menjerakkan, mengesalkan pada lubuk hatiku. Aku minta kamu baca sekali lagi. Maka Nabi pun baca. Bahawa Nabi baca, dia wasa lemuk merdu, dia kata bukan kalam manusia dah. Nah, maka dia pun royaklah kepada Nabi SAW. Hai fulan bin fulan, sesungguhnya sebelum ada aku nak dengar perkataan kamu itu, aku berjumpa dengan satu golongan daripada orang Quraisy yang menahan aku, tak sewi aku dengar akan perkataan kamu yang kamu duk baca. Tetapi Allah Ta'ala enggan daripada apa yang kamu baca itu, suruh aku dengar juga. Maka dah hari ini aku percaya bahawa hak kamu, hak orang mereka itu duk royak pada aku, sungguhnya mereka tak benar. Dan aku dengar perkataan kamu adalah benar. Nah, dan fasahah kamu dan panggil fasah kelimah yang aku dengar tu, maka aku rasa seru, aku nak mengucap dua kalimah syahadat. Tu kesal. Sarang mana Quran. Kita kena usaha tu dah. Kena usaha. Nak ayat atau orang mana masa telah dengar Quran, maka bila dengar tu, maka dia dapat satu perkara yang boleh menarikkan hati dia hingga sampai dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lagu ni hari ni kena buat lagu tu. Nak buat kerana kata Quran ni kita dengar boleh menjerak kata. Sesuai kerti makna tak apa dah. Nah, lah ni kita tak kerti makna. Kalau kita tengok cerita-cerita orang Arab, masya-Allah. Nah, dia dengar Quran tu, irama gurindam dia tu sedap dah. Nah, kita duk dengar kata Quran ada hak sud ra. Nah, hak sud nung, hak sud alih. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tu. Nah. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Nasudinun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Tengok, panggil itu dia lihat belakang dia tu. Jadi suatu perkara yang menarik kepada mereka itu dengar. Dia kata dengar ni bukan kalau syair. Nah, ada syair, ada bahar dia, ada bahar dia. Nah, ada bahar tawil, ada bahar dia, ada. Dia kata aku dengar bukan syair. Tetapi apabila orang itu dengar dah kata benar, kalau orang dengar berkesal, maka dia usaha orang biasa degil. Walau benar, tapi sebab Allah Ta'ala tak hidayah kepada dia, maka dia usaha. Nak buat lagu mana nah? Kalau orang dengar dah, nantilah mereka itu turut akan Quran, maka dia usaha nak memperkatakan atau mendustakan di atas kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, baliftarah, malahan mereka itu dustakan. Mereka itu membubuhkan perkara yang tak sungguh-sungguh.
Nah, tapi Allah Ta'ala kata bal huwal haqqu mir rabbik. Nah, sesungguhnya benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu Allah Ta'ala telah tahadda, dah kata Quran ni benar. Nah, ambil daripada surah mana-mana kita baca pun, hak mula-mula kita baca oleh Quran, Allah Ta'ala tahadda kata Quran itu benar. Nah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlih. Sekiranya kamu wasa syak, wasa ragu, wasa tak puas hati, wasa tak sungguh Quran yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi Muhammad ni, Allah Ta'ala tahadda, panggil cabar. Fa'tu bi suratin mithlih. Hendaklah kamu bawakan satu surah serupa dengan tu. Sebab tu kita baca ilmu tafsir, adalah orang-orang musyrikin pada masa tu tak percaya dengan Quran, maka nak tiru Quran semua Quran. Ya tiru alam tarakai. Kalau kita baca setengah ilmu tafsir, alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mengapa kamu tidak tengok, kamu tidak tahu cita-cita yang mana Allah Ta'ala royak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi jadi Nabi dah, dia kata bagaimana Allah Ta'ala buat kepada tentera yang bergajah yang diketua oleh Abraham, mari nak serai akan Kaabah, nak ambil pintu Kaabah, nak kita di Yaman. Lagu mana Allah Ta'ala royak dalam Quran berandipah dan jadi Nabi, jadi Nabi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lepas tu Musailamatul Kazzab ni masyhur, kata dia tu orang yang mendakwa diri jadi Nabi, dia nak tiru tak supaya Quran. Dia kata mana? Nah, al-fitu mal-filu khurtumun tawilun. Nah, bahasa kita kata gajah, gapo dia gajah itu belalanya panjang. Anak ayat kata kelimah dia tu baik nak tiru Quran tu, maka tak standing sikit pun, bahasa pun, makna pun, dari segi balaghah tak ada sikit habuk. Tapi Allah Ta'ala royak tu panggil mengisikan akidah, mengisikan panggil bahasa, cukup kena. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi Allah Ta'ala royak ketika Nabi tu beranak pada tangan gajah tu, jadi mendalami isi Quran. Sebab tu nak ayat kata hak Nabi kecek itu adalah wahyu pada Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang nak tiru Quran tak boleh. Fa'tu bi surah mithli, dia tak kuasa. Nah, apabila dia tak kuasa, maka di situlah kata menunjuk kata Nabi sallallahu adalah benar bawa wahyu pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita dengar cerita-cerita ahli tafsir ayat kata Musailamatul Kazzab tu dia dakwa, dia kata dia Nabi, maka dia akan wari cagare, kata dia tu ada perakan. Nah, perakan kata, tapi perakan dia tu balik makan tubuh dia. Aku dakwa kata dia aku wari mukjizat. So ahli tafsir kata apabila Musailamatul Kazzab tu dia dakwa kata jadi jadi Nabi yang wari mukjizat dia, betul mana tepat telaga air tak ada. Nah, air ada sikit-sikit, maka dia kata dia tu ada mukjizat gigi ludah. Yang ludah pada telaga tu, telaga ada air, maka kering air. Jadi dakwa dia tu adalah dusta. Tapi Nabi SAW, segala dakwa Nabi itu, segala apa yang Nabi royak, semua adalah betul dan benar. Nah, sama ada kita boleh tengok pada zaman dia, atau lepas pada dia mati. Ada pertama cabut, mari ngakak-ngakak ngahum pergi sujud pada Nabi SAW. Nah, belah bulai dan sebagainya. Hal tu pada masa Nabi kita SAW menunjuk kata Nabi adalah orang yang benar di atas dakwa dia. Lepas tu hak dia royak benar tak berlaku lagi, sekira Ghulibatir Rum, Nabi royak negeri Rom akan menang daripada golongan Farisi dalam peperangan lebih kurang dekat dengan bid'ah sini lagi, dalam masa lebih kurang 10 tahun lagi. Maka Abu Bakar pergi taruh dengan musyrikin, kata Rom dengan Farisi perang straight ni. Kita tahu kata gergasi dunia pada masa Nabi itu ialah Rom dengan Farisi. Hak ni menang, hak ni kalah, hak ni kalah, hak ni menang. Tapi sekali ni Allah Ta'ala kata ghulibatir Rum, Rom akan menang, Farisi akan kalah. Jadi orang Islam dia suka kerana Rom tu adalah bertuhan kepada Allah. Ada Farisi itu yang bertuhan kepada patung-patung pada api. Jadi Abu Bakar bertaruh. Dah pun tak percaya bertaruh. Sebab apa dia wani kerana Quran royak. Boleh batin Quran royak dah. Apabila dia tu pergi bertaruh, maka benar Abu Bakar kerana kalah sungguh pada siapa masa. Tu ayat Quran royak banyaklah. Ayat hak Quran royak ni walaupun kita tak jumpa dengan Nabi, tapi segala apa Quran royak itu adalah menjadi bukti atau keterangan yang jelas menunjuk kata apa yang Nabi kita SAW royak pada kita adalah benar. Benar, tak ada dusta sikit habuk. Hak tu kita boleh tengok. Dalam sejarah kita dengar. Dalam sejarah. Lepas tu hak kita tengok lagi, kita kata
Allah Ta'ala royak dalam Quran, inna fatahna laka fatham mubina laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram. Sesungguhnya Nabi itu mimpi belum daripada dia nak pergi masuk Mekah yang mimpi dah. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala royak dalam surah Al-Fatah. Kata Nabi mimpi dah. Tapi lepas tahun Nabi buat umrah, lepas Nabi mimpi. Bawa 2 tahun Nabi fatah Mekah. Maka berlaku sungguh. Walaupun Nabi itu Allah Ta'ala royak belum ada berlaku lagi, tapi segala apa yang Nabi baca ayat Al-Quran adalah benar. Itu menunjuk kata apa yang Nabi bawa itu adalah sebagai mukjizat. Boleh mau cerita, boleh mau gapo-gapo sahaja pun. Inilah sebab tu orang kata kita nak dalil dengan Quran ni kuat ke tak Wasa kuat fikir kita lagi pada Quran. Ada setengah orang dia kata, kalau bisa ngaji tauhid dia kata dalil akli dengan akli ni kuat mana? Nah, kalau Mu'tazilah dia kata kuat dalil akli. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah dia kata kuat apa? Kuat dalil. Kalau kuat dalil nakli Quran dengan hadis. Sebab apa dia kata? Nah, nakli ini kita dengar itu ya. Jadi tak ada dem mikir, ya percaya. Tak ada kata hak ni atau kita nak percaya kita. Kalau gitulah mana. Kalau ginilah mana. Kita kocok-kocok hati kita umbah. Jadi kejak ya tah. Nah, ya kata akal fikir yang dulu dak atas. Dak atas nakli atas hadis Quran. Sesungguhnya kalau orang ngaji Quran pada tengok mukjizat ni sudah. Ambil yang turun kemurung tak ada lagi orang dakwa kata hak Nabi sallallahu alaihi wasallam royak dalam Quran tu salah. Hak kita nak royak hak jelas-jelas. Nah, Allah Ta'ala royak dalam Al-Quranul Karim. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Boleh kita tengok lah ni. Allah Ta'ala royak ramai royak pada Nabi itu pada 1400 lebih. 1400 tahun dah lah ni. Lepas tu Allah Ta'ala royak tu kepada Nabi itu. Nah, cerita Fir'aun. Fir'aun belum ada Nabi lagi. Kalau kita pergi Mesir, jumpa. Nah, kisah ni. Lepas tu Allah Ta'ala royak katakan dalam ayat ni. Fal yauma nunajjika. Pada hari ini, hei Fuk Bani Israel, nunajjika, kami melepaskan kamu daripada Fir'aun laknatullah. Kami lepaskan Fuk Bani Israel daripada kezaliman Fir'aun. Lepas tu lepaskan fal yauma nunajjika, bukan lepas kamu dak. Hingga siapa Fir'aun sedikit tubuh batai Fir'aun ni kamu boleh dapat tengok. Allah Ta'ala boleh tengok pada kamu. Fal yauma nunajjika bi badanika, dengan tubuh badan Fir'aun tadi. Bi badanika litakuna liman khalfaka ayah, supaya jadi ketanda di atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah pada Fir'aun tu turut Musa nak bunuh, jatuh dalam laut merah, laut Kalzum tu dah. Lepas tu mati situ. Mati situ Fir'aun, Bani Israel duk takut lagi. Boleh jadi hidup kayaknya Fir'aun ni. Tapi Allah Ta'ala nampak. Timur di atas muka bumi, timur di atas laut tu. Dia tu adalah mati sungguh. Duk golek. Lepas tu golek itu hingga siapa dia tu dia ambil pula. Dia ambil itu bagi ubat-ubat yang ada pada zaman itu. Semua Fir'aun pada zaman itu ia cocok ubat pesing ada kemajuan pada zaman itu hidup belaka. Nah, hidup mana? Hidup tak ada hancur belaka. Kalau kita pergi ada di pipit tapan dia. Nah, pipit tapan dia ada Fir'aun. Ambil daripada Fir'aun tu. Hak nama Fir'aun hak jatuh dalam laut nama Ramses. Jadi apabila orang mustasyrikin daripada Fransa, dia baca Quran kata fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalaqaka ayah, maka dia wasa nak kaji. Ya tu Allah Ta'ala melepaskan tubuh badan Fir'aun ni hingga siapa kita boleh tengok dah hari ni menjadi atas kuasa Allah Ta'ala sungguh kedak. Karena Fir'aun tu banyak. Hak mati tak ada atas lain pun banyak. Puluh-puluh. Patut hak matut yang matuh laut seko. Payah nak pergi kaji dengan ilmu yang dia belajar, siasat dia belajar, nak kaji sungguh dak Quran raya. Dia pergi kaji sel-sel. Nah, panggil daging darah horak dia yang dia belajar tu, pergi kaji kata sungguh kedak Quran raya. Dia pergi cek semua. Dia kata sungguhnya ada di kalangan Fir'aun yang mati ini, ada hak tak serupa dengan Fir'aun yang ada. Betul mana Fir'aun yang ada? Dia kata sungguhnya Fir'aun yang bernama Ramses ini ada kesel. Sel bala beribu tahun dah kesel daripada air laut. Pada dia tu kaji dan temu sungguh dengan ilmu yang dia belajar, maka akhir dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tak ada ngaji bagi kita hari. Tapi dengan dia kaji Quran. Dengan kaji Quran maka dia dapat arti akan
Qur'an royak semua adalah betul. Maka dia mengucap dua kalimah syahadah. Tu nak ayat kata nah, Quran hak ya royak tak ada. Hanya kita siapa tak ngaji kita kata Quran ni ke tinggi berdoa ke, kita percaya gitu-gitu. Apabila kita kaji sesungguh padan dengan mukjizat tu ya. Nah, hak masa Nabi kita boleh tengok. Nah, lepas tu hak Allah Taala royak. Hang siapa boleh kita tengok zaman lah ni pada. Hak zaman lah ni hak cerak-cerak kalau kita buka YouTube, dalam internet kita dapati. Dulu kita tak ada tengok juga nah. Lah ni kita boleh tengok. Tuhan kata dalam surah Rahman kata, "Marajal bahraini yaltaqiyan, fihima barzakhun la yabghiyan." Nah, marajal bahrain. Dua laut tu mari duk takut. Dua laut tu mari duk beripung. Dua laut tu mari duk jumpa. Nah, dua laut tu mari duk jumpa. Lepas tu bainahuma barzakhun, di antara dua-dua laut tu barzakhun ada kedan, ada sepadan. Tapi dia duk sepadan. Jadi kita tengok dengan mata kita sepadan. Sebab apa? Hak ni air biru, hak ni air merah di tengah laut. Mari tak masuk. Kata masuk letu hak merah pergi serai jadi biru dak. Nah, hak merah masuk jadi biru dak. Hak merah tapi dia disakat itu. Tu royak Al-Quran. Marajal bahrain, dua laut tu jumpa. Mari duk takut. Mari duk rapat, mari duk belaga. Ikhtalata bahasa Arab kata. Ma'imtazaja. Mari duk takut dua tu. Apabila takut dua tu, nah, marajal bahrain tu yaltaqiyan fihi ma barzakhun, tapi dua-dua tu supaya ada kedan, supaya ada sepadan, supaya ada kerang balang lah. Kalau tak kecek mana mudah, supaya ada kerang duduk jaga. Tapi tak ada kali pada pandang manusia. Nah, tengok tak capo sungguh. Kalau lah air tawar, air masing gigi belaga dua tu. Nah, dia tak capo sungguh. Tu Allah Taala kalau kita tengok tu jelas-jelas. Duk tak kapal lah. Tengok hak merah, hak biru. Tak ada capo belaga kita dia tak capo. Tak kata gi hak ni jadi biru masuk dak. Jadi belaga tapi tak ada capo. Merah, biru. Tu Allah Taala royak Al-Quran boleh kita tengok. Nah, marajal bahraini yaltaqiyan fihi ma barzakhun la yabghiyan. Tak ada jadi serai lagi mari dak. Tu menunjuk kata apa yang Allah Taala royak itu satu. Nah, ketanda yang besar bahawa benarnya segala apa yang Nabi royak. Padahal Nabi itu kita tahu kata Rasul Ummiyi. Rasul dia tak mana baca, Rasul dia tak mana menulis. Rasul dia tak mana baca, Rasul dia tak mana menulis. Tiba-tiba royak perkara hak dia tak tengok tu betul belaka hak ni. Ahli kaji kata tak mungkin manusia ni nak pergi kecek siapa hak bagi tak tahu dengan siapa jadi betul segala-gala ni. Tapi itu asyhadu ya pasti kena ada orang yang lebih segala-galanya huwal wahidul qahhar ialah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu masuk Islam. Nah, masuk Islam. Kalau kita baca setengah maklumat. Nah, maklumat yang kita dapati seorang daripada doktor negeri Syria ni bila dia pergi muktamar, bila pergi masuk perbincangan muktamar di negeri Mesir, maka dia iklan masuk Islam. Nah, dengan masuk Islam dia tak ada ngaji bagi kita ni. Tapi sebab apa? Dia percaya dengan ilmu yang ada betul dengan Quran. Allah Taala royak dari Quran satu ayat kita khatam dengan ayat ni nah. Yang mana Allah Taala royak kata innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama najijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima surah An-Nisa 50 ni. Nah, seorang doktor negeri Syria Buza masuk Islam sebab ayat ni. Bila dia pergi muktamar di negeri Mesir sana. Muktamar PK orang tip panggil tabib. Ilmu bersangkut dengan perubatan. Allah Taala royak Al-Quran katanya innal ladzina kafaru bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat kami. Dengan ketanda sama ada ayat kita tengok dengan mata kepala banyak lagi. Sebab tu kita menggalakkan budak-budak kita ngaji wityasat tu hubung dengan Quran. Guru wityasat tu kena panggil ada reti Quran. Hak tu baru kena. Ni ada wityasat situ. Tak ada hubung langsung dengan Quran. Dok kecek apa ujian turun. Sedang Quran royak kata, ujian turun ni Allah Taala suar dengan apa ni? Dengan matahari di apa? Di air laut. Panas dia tu, huak dia naik. Huak dia naik maka jadi mek. Jadi apa? Jadi awal. Pahawai tu turun pula jadi air. Nah, pas Allah Taala proses ni jadi
Jadi sejuk, lepas tu jadi tawar, tak ada masa indak. Sedangkan dia air laut semua tak adalah Allah Taala royak dalam Quran dah. Pas dia duk kaji tak ada sakut. Kalau lah dia pandai, maka dia sakut dengan Quran, maka pelajar-pelajar ngaji dengan kita jadi meyakinkan kita bahawa semua kita adalah di bawah jagaan, di bawah Allah Subhanahu wa taala. Kita kata fal qabdatuhu. Kita ndaklah qabdah Allah Subhanahu wa taala. Duk ada dengan Allah Taala semua. Di kok tu jela, kok ni jela. Jadi kau yakin budak kita. Sebab tu kita kena sang nak berhiasa Islam. Hak lah ni jadi kita duk suku-suku. Jadi sekolah ilmu pak kita. Agama, fok agama. Lepas tu, fok akhirat. Fok akhirat semaya. Fok tak ada semaya tu. Panggil yang ngajar berhiasa tak ada sakut. Sebab tu kalau kita reti Quran, sebab tu kita nak sang orang panggil Quran pada orang serpen ni. Sebab tu saya duk fikir kata nak buat kan, fok kita nak reti Quran kata. Reti makna Quran, duk ngaji we tua kita, yang ngaji lagu ni lah Quran, boyo klik buat tak supaya Quran, padahal hayat baca hari Quran tu. Sampai saya duk fikir kata fok kita ni budak-budak kecil dah. Kena ada reti Quran. Saya duk kata mudah-mudah. Misalnya ayat alhamdu segala puji lillah bagi Allah. Rabbi Tuhan alamin semesta alam. Ar-Rahman pemurah, Ar-Rahim penyayang, Maliki pemilik, Yauma hari, Ad-Din agama. Saya duk fikir, apa kita akan buat lagu ni dah. Fatihah tu nak ngaji pula tahu tak kerti. Nak ajar budak pula payah. Orang tua tak kerti. Duk fikir. Saya duk pergi ceramah mengenai Quran. Duk fikir, orang kata kita duk ngajar baca saja. Sedang Quran beriman dengan Quran. Baca Quran. Reti isi Quran, beramal Quran, berdakwah Quran. Kita boleh baca Reti tak? Budak kita. Sedangkan kokai lebih kuat. Tak ada nak murih tapi hingga siapa tinggal asah ni berat. Lah ni anak kita satu hari jadi iraya. Nak ada iraya buat kita ni. Sekolah agama pagi tu tak ada kata bunyi bahasa Melayu tak ada. Tengok orang Cina. Kasih kat bahasa dia. Kita bahasa Quran ni tak ada kasih. Jadi orang panggil lah ni diseret oleh kemajuan pesen duit ni dengan siapa tinggal hak asah. Tapi kalau kecek benda ni dia kerak tuk. Karena kalau agama kita tu jadi pesen tu belaka. Dia mau tak pandai-pandai pula. Jadi kerak tuk sungguh. Nak buat agama habis tu kita fikir tak ada arah. Bak sore tak boleh kan ni. Ke sore kena ramai. Sore jadi sport syat tu. Faman syadza finnar. Tak supaya orang sore kita ya ni ortodok ni. Zaman 30 tahun dulu tak pakai. Padahal kita kecek Quran ni. Masya Allah lah hak Nabi. Hak Allah Ta'ala tak ada dah. Jadi hak Quran duk belakang, lepas tu hak lain duk dapat. Punuh ranah bih agama. Akhir dunia ni. Ayat kata bagaimanapun fok majlis ilmiah alhamdulillah. Kita satu hari kita bakal mikir. Kita bakal mikir. Kita ada besar ni, kuliah apa besar dan Madinatul Salam besar, kuliah di Quran apa besar. Tapi kita kena entak, kena buat orang. Duk besar tak ada orang. Besar saja. Kalau besar dah, duit banyak dah. Tapi orang Quran tak tahu baik mana lagi. Insya-Allah. Jadi ni ayat kata Allah Taala ni ayat kata orang yang kufur tu dengan ayat kami saufa nuslihim nara akan disolokan orang yang kufur terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala akan neraka. Lepas tu Allah Taala sifat kata orang masuk neraka tak mana? Kullama nadijat juluduhum baddalna juluhum ghairah. Tiap-tiap kali masuk oleh kulitnya Allah Taala ganti dengan kulit yang lain pula. Jadi Allah Taala ayat sakit seolah tak ada kulit lah. Lepas tu bomo buat kaji ni dah. Quran ayat kata sakit duk kulit. Lepas tu cuba kita pergi cocok. Pergi cocok mau pita. Cocok sakit kulit baru masuk jangan dalam dah tu. Tak sakit dah lah. Kayak kita loh takut. Takut. Dia cocok dia hak sakit di kulit. Jangan tu ulama kaji kata hak sakit di kulit. Sebab tu Allah Taala kata orang kafir bila masuk neraka dah poyo bakai dia masuk dah tu. Tak ada sakit lah. Lepas tu Allah Taala buat kana? Baddalnahum juludan ghairaha. Allah Taala tukarkan kulit yang lain pula. Nak hidup baru jadi kulit lain pula. Maka bersangat atas sakit pula. Sekali nak ayat atas sakit sentiasa tak ada berhenti dah. Lalu tu ahli kaji hak pekak tobik doktor-doktor asyhadu la ilaha illallah kata sungguh
Apabila kebadah tu habis dah sakit. Ikut nak cocok perkara tak ada apa dah. Habaq tu Allah Taala royak badal nak seksa kafir berpanjangan ni, badalnahum juludan ghairaha. Allah Taala tukar dengan kulit yang lain pula. Maka ini satu mukjizat yang besar bagi ahli kaji, bagi doktor-doktor kata Quran kecek, masya-Allah sungguh. Nabi Muhammad ni ngaji bila? Wala takhutuhu biyam wala tatlu min qabl. Dia tak ada baca kitab orang dulu-dulu dak. Wala takhutuhu bi, tak ada tulis yang tangan kanan ambil surat orang lain tulis dak. Tapi royak ni masya-Allah sungguh betul belaka. Sebab tu mukjizat Quran. Walaupun Nabi sudah mati baru kita baca tu, kau jadi yakin, kau jadi benar, kau jadi cerak, kau jadi nyata di atas kebenaran kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tak heranlah kata apabila seorang doktor daripada Malaysia apabila dia pergi muktamar di sana, maka dia tu dengar orang present Quran kata badalna julun, orang ada sakit duduk di kulit tu, maka dia la asyhadu an la ilaha wa anna muhammadar rasulullah. Nah, itulah. Nah, liyadzuqu tujuannya Allah Taala nak rasa ni azab. Innallaha kana azizan, Allah Taala amat perkasa lagi amat bijak. Itulah panggil kita bakal membesarkan anak-anak kita dengan Quran, dan Quran insya-Allah akan membawa kepada afak kita akan jalan yang betul. Nah, yahdi hatta jin ge. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jin dengar Nabi baca Quran tu, sami'na Quran, aku dengar perkara yang menarikkan, perkara yang memerdukan. Yahdi ila rusydi, Quran menghidayah akan fok kita kepada jalan yang pertunjuk. Jin kecek. Pak kita manusia sama manusia sedap lagi, boleh kecek, boleh tanya. Jinnya yang nampak kita tak nampak dia. Nah, tapi dalam hati dia mesra dengan Al-Quran. Oleh itu kita selaku hamba Allah Taala manusia ni, insya-Allah kita bakal menghidup kaji dengan Quran, lebih lagi anak-anak kita. Jangan buat takti Quran. Yang hidup di pasar Thai tu masya-Allah sembuh. Baca Quran tu Fatihah pun tak kena. Saya duk murih ni, Kalau biasa nak murih teruk-teruk lagi. Fak kita ni tak ada suka nak ngaji Quran. Hak tua muda sebetulnya duk ayah nak suruh ngaji tapi mbok apa tak ada mana kok. Insya-Allah dah. Ngepek sikit ni dah. Apa yang baik itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang daripada diri saya sendiri, aku qauli hadza wa sallallahu alazim li wa lakum wa fawwidu amri Allah innallaha basirun. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.